Hello, selamat petang. Anda sudah lihat senarai calon Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional? Tinggal calon GTA saja yang kita belum dapat namanya secara mutlak dan muktamad sehingga ke hari ini. Namun demikian, sejak diumumkan senarai calon Barisan Nasional UMNO semalam, begitu kencangnya dan sekencang-kencangnya berlaku peperangan dalaman di dalam UMNO itu sendiri. Manaknya tidak, 4 orang menteri, 3 timbalan menteri tidak dicalonkan semula dalam PRU 15 ini. Bayangkan, menteri ini menteri persekutuan, bukan menteri biasa-biasa, tapi tidak dicalonkan. Bayangkan itu. Sehingga akar umbi pun ada yang marah. Ada yang menulis yang paling mengejutkan di Parlimen Arau, kalau saya tidak silap. Ini satu di Parlimen Pasir Salak, maafkan saya. Di Pasir Salak ada yang sanggup menulis dalam bentuk banner menulis, "Terima kasih Zahid kerana hancurkan perpaduan UMNO Pasir Salak." Jadi hari ini apa yang berlaku ialah susunan calon Zahid Hamidi, walau ada ciri keberanian sebenarnya, ramai yakin cuma mampu menang kurang 40 kerusi parlimen. Daripada satu segi, berdasarkan senarai calon-calon Barisan Nasional yang diumumkan semalam, ia dengan ketara menunjukkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memiliki satu keberanian yang boleh diberikan pujian. Bukan senang untuk menepikan mereka yang berjawatan menteri dan timbalan menteri daripada terus dicalonkan. Terutama jika mereka itu masih gairah dengan jawatan tersebut dan berjawatan tinggi pula dalam parti. 5 menteri, Sahidan Kasim, Anwar Musa, Nuh Omar, Dr. Adam Baba, dan Halimah Siddiq telah tidak dicalonkan semula beserta sejumlah timbalan menteri dan mereka yang berpengaruh yang lain sebagaimana diumumkan dalam majlis pengumuman senarai calon yang diadakan semalam. Tetapi Zahid Hamidi telah berjaya melakukannya sehingga jumlah menteri dan timbalan yang digugurkan kali ini boleh dikatakan yang teramai sekali tercatat dalam sejarah UMNO. Menggugurkan muka lama untuk digantikan dengan muka baru memang suatu langkah terpuji dan proses yang baik untuk masa depan parti. Tetapi mengundurkan terlalu ramai menteri dan timbalan menteri dalam keadaan UMNO lemah serta cabaran parti lawan pula kuat, tentu saja boleh mengundang masalah. Bukan saja mereka yang digugurkan itu boleh melakukan sabotaj dan tidak menggerakkan jentera pilihan raya. Bahkan, mereka juga boleh dipikat oleh parti lawan untuk terus bertanding bagi menentang Barisan Nasional. Setakat ini, Sahidan Kasim dan Anwar Musa nampaknya hampir pasti akan bertanding atas tiket parti lawan bagi menentang calon BN di kawasan yang diwakilinya sebelum ini. Perkabaran yang diterima mengesahkan kedua-duanya masih mampu menang, biarpun bertanding atas tiket parti lain. Kalaupun yang lain yang digugurkan itu tidak turut sama bertanding dan beralih menyokong parti lawan, kekecewaan penyokong terhadap mereka yang tidak terpilih itu akhirnya akan menyebabkan ramai ahli parti jadi lemah semangat, tidak mau bekerja, atau mungkin akan mengundi parti lain. Semua ini pasti mengurangkan peluang BN untuk menang di kawasan tersebut. Sementara itu, walaupun terlihat memiliki keberanian, Zahid Hamidi dilihat tidak cukup bijaksana dalam memilih
dan mengatur calon-calon baru yang coba diketengahkannya. Muka-muka baru yang diketengahkannya dilihat tidak benar-benar berwibawa, bersih, memiliki rekod yang baik serta diterima masyarakat setempat untuk menjadi pengganti yang lebih baik kepada muka lama yang digugurkan itu. Sesetengahnya terlalu mentah, baru dalam politik dan tidak setanding image-nya dengan mereka yang digugurkan. Walhal, ada calon lain dalam bahagian berkenaan yang boleh diketengahkan. Di sana-sini mulai kedengaran berbagai cerita tidak baik. Malah gambar-gambar calon baru itu dalam keadaan tidak sewajarnya juga mulai bertebaran di media sosial. Semua ini pasti mengurangkan peluang BN untuk menang di kawasan tersebut. Kali ini juga agak ramai calon luar kawasan atau calon payung terjun ditampilkan. Misalnya, Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki di Kelantan gerik ke Perak. Ketua Putri UMNO Zahida Zarikan dari Selangor ke Padang Besar Perlis. Naib Ketua Pemuda UMNO Sahril Hamdan dari Selangor ke Alur Gajah Melaka. Hasni Muhammad dari Pontian ke Simpang Renggam. Dr. Masyita Ibrahim dari Baling ke Kuala Kedah dan Razaga Ibrahim dari Muar ke Pagoh. Harus difahami, UMNO adalah parti berdasarkan kawasan dan mereka yang aktif di kawasan itu biasanya akan dipilih sebagai calon di kawasan berkenan. UMNO sukar menerima calon luar dan sebab itu jarang-jarang calon UMNO diletakkan bertanding di kawasan lain. Malah ramai yang kalah kerana bertanding di luar kawasan. Seperti Megat Junid Megat Ayub daripada Pasir Salak, tapi kalah apabila dipindahkan bertanding ke Parit. Bekas Bendahari UMNO Azim Zabidi juga pernah kalah apabila diarahkan bertanding di Bukit Gantang daripada kawasan aktifnya yaitu berpolitik di Bukit Bintang wilayah Persekutuan. Penolakan pengundi tempatan ditambah dengan UMNO bahagian turut tidak memberi sokongan sebaiknya, ini boleh menyebabkan calon luar atau calon payung terjun berkenaan lebih mudah ditimpa kekalahan. Di beberapa kawasan lain, perbalahan dalaman enggan bekerja dan menutup bilik gerakan kerana kerusi di kawasan itu diberi kepada komponen parti komponen juga merupakan masalah yang perlu ditangani oleh UMNO. Semua itu akhirnya akan menyebabkan jumlah kerusi yang diyakini boleh dimenangi jadi berkurangan. Berdasarkan pengumuman calon semalam yang dijangka akan menimbulkan lebih banyak masalah yang berangkai, sabotaj di sana-sini, mereka yang digugurkan bertanding semula atas tiket parti lain dan ahli parti jadi hilang semangat, harapan BN untuk menang lebih banyak kerusi mungkin tidak kesampaian. Ramai yang menjangka UMNO hanya mampu menang tidak melebihi 40 kerusi parlimen. Seorang veteran UMNO tidak ragu-ragu mengatakan sukar untuk BN menang waima 20 kerusi parlimen kali ini. Seorang ketua UMNO bahagian berkata, berdasarkan senarai calon semalam, PRU 15 kali ini sudah boleh dijangka episod akhirnya, kata mereka. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.